Bella, bagi membincangkan lebih lanjut berkenaan MH370 ini, berada di studio Awani 745 malam ini iaitu Profesor Kapten Dr. Muhammad Harudin Muhammad Sufian, iaitu Kerja Pendidikan Inovasi Teknologi Penerbangan UniKL MIAT. Prof, kalau boleh dibincangkan secara lebih terperinci berkenaan serpihan yang ditemui di Pulau Reunion itu. Mungkin kita perlu buat forensic analysis terhadap flaperon tersebut. Kita tengok di mature analysis, scratch analysis sebab kita nak tahu impact dia macam mana. Sama dia jatuh terhempas dengan kuatnya ataupun dia glide atau landing dengan softnya. Dari satu kita tengok di serial number BB670. Kalau kita tengok Boeing maintenance manual of 777 memang ada zone 670 dalam maintenance manual tersebut. Zonnya merupakan zon sebelah kanan wing tersebut. So ada kemungkinan besar flaperon itu berasal daripada Boeing 777. Selain daripada itu, adakah penemuan ini boleh dirujuk kepada MH370 sebenarnya, Prof? Mungkin boleh kita buat forensik detail sebab dalam dia ada data tag setiap parts yang dimanufacture oleh Boeing, ada data tag dia, bukan sekadar serial number BB670. Dia juga ada tarikh di mana dia dimanufacture, mana dimanufacture. So kita tengok semua tersebut itu sebab adalah penting sekali kita tengok serial number dan beberapa data yang etch kepada flaperon tersebut, bukan sekadar serial number saja. Okey, baik, betul. Terima kasih. Berhenti dulu, kita akan berada di talian ketika ini juga dalam bekas Ketua Juruterbang Penerbangan Serantau MAS, iaitu Datuk Kapten Nik Hussein. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik, Datuk. Mungkin Datuk telah mendengar apa yang dikatakan oleh Profesor sebentar tadi. Mungkin Datuk juga ada pandangan daripada menurut pada pengalaman Datuk sendiri, apakah yang boleh dikatakan tentang penemuan MH370 ini, maksud saya sayap itu? Okey, pada saya lah kita tunggu kejap. Pasal saya ingat dia punya decision, dia punya confirmation dan dari segi sebab ada sayap atau kepak atau flaperon atau aileron ataupun flap ni dari Boeing 777 dapat dipastikan dalam masa tak lebih pada 72 jam. Kerana dia ada serial number, dia ada macam-macam yang ada identification number dekat kepak tu. Kita tak boleh gopoh pasal apa. 2009 ada satu A310 pesawat Air Yemeni yang jatuh lebih kurang 1,600 km dari tempat tu juga. And then pesawat tu pun ada pakai sistem flap-flap yang dipakai oleh, walaupun dia mungkin tak sama, tapi dia punya ciri-ciri desain sama. Jadi ada kemungkinan datang pada A310 tu. Tapi kalau ini dari 777, maknanya memang cerah dari segi confirmation dia datang pada MH370. Setahu saya lah, 1,200 Boeing 777 telah dijual dari tahun 96. Sampai sekarang hanya 5 buah pesawat yang musnah. Hanya satu pesawat yang musnah dalam air, yang hilang dalam air, iaitu MH370. Jadi kalau itu flap dari Boeing 777 bermaknanya dia datang pada MH370. Jadi Datuk pasti dengan kenyataan Datuk ini, adakah Datuk ingin mengatakan bahawa pasti itu adalah milik pesawat MH370? Berdasarkan apa yang saya kata tadi, tapi kita kena tunggu dulu semua confirmation Boeing 777, part tu dari pesawat Boeing 777. Dan maknanya cerah sekali lah dari segi dia datang pada MH370 ataupun pesawat tail number 9M MRO. Dari segi jauh, dari keyakinan saya, dari segi di mana pesawat tu jatuh, saya masih lagi yakin di tempat di mana yang sedang dicari sekarang, sungguh pun 8,000 km jauh dari tempat yang dijumpai, mengikut arus South Indian Ocean, arus the oceanic current dia yang berlega anti-clockwise tu, memang ada peluang dia boleh terapung dari tempat yang dicari hingga ke pantai tersebut. Okey, Datuk. Secara kesimpulannya, Datuk, kalau boleh Datuk simpulkan sedikit sebelum saya kembali kepada seorang lagi penganalisis kita di studio. Kalau boleh Datuk simpulkan. Saya hanya boleh cakap, saya hanya berani cakap kita tunggu kejap. Benda ni tak payah gopoh dah. 72 jam kita akan dapat tahu dengan cara mutlak dari mana dan dari pesawat mana flap yang dijumpai ini datang. Baik. Terima kasih, Datuk. Terima kasih kerana sudi bersama Awani 745. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Prof. Mungkin Prof dah dengar apa yang dikatakan oleh Datuk Kapten sebentar tadi. Memang betul. Daripada sudut kajian yang pernah Prof lakukan daripada pengajian Prof di UniKL dan MIAT sendiri.
kemustahilan tu seakan tidak berlaku dan memang akan ada wujud arus deras di bawah lautan itu kalau ikut daripada temu bual yang saya buat bersama salah seorang penalisi sebelum ini yang dia mengatakan bahawa memang berlaku ada ketika tahun 1940-an terdapat kapal terbang yang terhempas milik Amerika Syarikat dan di bawah arus 1000 kilometer ke selatan sedangkan kejadian itu berlaku di utara. Ya, itu memang sering berlaku kalau kita tengok kes-kes dahulu dia ada drift pattern dia tersendiri. Kalau kita tengok Indian Ocean dia ada drift pattern dia sendiri. So Universiti di Australia dan US telah buat satu modeling tentang drift pattern tersebut dan kemungkinan besar mungkin akan terjadi flaperon tersebut akan pergi westward toward Afrika dan Madagascar. So apa yang perlu dibuat sekarang adalah cari debris lain around Madagascar dan juga di Afrika tersebut. Okey, baik. Saya rasa itu cukup membantu kepada ahli keluarga. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama Awani 745. Terima kasih.